Tapi kita faham apa? Kita faham ada satu daya, dua daya, dia akan jadi satu daya. Daya tunggal. Maksudnya bila dia dah jadi daya paduan ni, yang ni dah tak ada tau. Dah tak ada, dah hilang. Sebab apa? Kita dah jadikan dia sebagai satu. Faham? Kita dah mergekan dia dan kita dah hilangkan dia. Oh, daya satu je tinggal. Kan? Kalau daya ke kiri kan, 3 Newton, 4 Newton kan. Maksudnya bila kita dah dapatkan daya paduan, oh 5 Newton, yang ini dah tak ada dah. Kan? Tinggal satu daya ni lah. Okey, itu daya paduan. Okey. Leraian daya ni pula macam mana? Leraian daya ni adalah satu daya tunggal, kan? Satu daya tunggal, kan? Daya tunggal ni contohnya 50 Newton misal kata, kan? Dia berada pada sudut misal kata 40 darjah misal kata. Apa kita buat pada daya satu daya ni? Kita leraikan dia, kan, kepada komponen Fx dan komponen Fy. Komponen yang bersenjang pada paksi X dan komponen yang bersenjang pada paksi Y. Okey. 50 Newton ni kita pecahkan dia. Kan? Maksud bila kita pecahkan, yang ni dia sebenarnya bertindak pada titik ni tau. Tapi bila kita nak lukis gambar rajah ni, kita boleh pindahkan daya ni yang Fy ni ke sini. Kan? So dia akan jadi kat sini ni adalah Fy lah. Sini adalah Fx. Kan? So kita akan nampak apa? Kita akan nampak satu segitiga lah ni kan. Cikgu buat macam ni. Kita akan nampak satu segitiga dia macam ni. Kan. 50 Newton. Kan. Sini adalah Fy. Kan. Dekat sini adalah Fx. Sudutnya adalah 40 darjah. Ni Fy. Kan. Maksud kita pecahkan. 50 Newton ni kita pecahkan daya dia. Kita dapatkan Fy dan Fx dia. Kan. Sebenarnya dia lawan pada daya paduan tadilah. Kan? Okey. Kita leraikan dia. Kan? Okey, kenapa perlu leraikan ni? Kenapa perlu leraikan? Okey, kalau upasan tadi cikgu ada bagi satu soalan tadi kan. Cikgu kata kalau misal katalah daya macam ni dia bergerak, dia memecut ke sini. A-nya ke sini kan. A-nya paksi X. Tiba-tiba ada satu daya pula kat sini, 30 Newton. Daya ni awak kena ambil kira sebab dia bukan berada pada paksi Y. Kalau dia contohnya berat dia 30 Newton, ini kita tahu berat betul-betul segaris dengan paksi berserenjang segaris lah, segaris dengan berat kan, dia punya arah daya dia. Yang ni kita boleh abaikan. Bila kita nak kira, tengoklah apa masalah dia nak kira, dia nak suruh kira daya ke, dia nak suruh kira pecutan kan. Okay, yang ni kita dah boleh abaikan. Tapi yang ni kita tak boleh abaikan. Sebab apa? Dia berada di antara. Dia berada di antara paksi X dan paksi Y. So apa kita buat? Kita leraikan dia. Kita leraikan dia pada paksi X. So kita akan ambil daya pada paksi X je lah. Yang ini kita abaikan. Ini kalau dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Segaris dengan paksi X. Kalau dia bergerak kepada paksi Y, kita ambil daya pada paksi Y lah pula. Okay. Itu antara tujuan dia lah. Antara tujuan dia. Okay. So untuk meleraikan daya ni kan. Okey. Untuk kita leraikan daya ni, cikgu rasa pun tak susah sangatlah. Kan. Awak perlu tahu yang ni lah kan. Lukis komponen Fx, lukis komponen Fy kan. Lepas tu hitung magnitude komponen Fx, Fy kan. Ini ada masalah tak? Cikgu rasa mungkin tak ada masalah. Kan. Ini kalau cikgu tukarkan dia kan, yang ni pindahkan sini, dia akan jadi macam ni lah. Sini adalah F kan. Sini adalah Fy kan, sini 90 darjah, sini theta, sini Fx. Okey. Kalau tak pandai sangat kan, kalau ditanya berapa Fy? Fy ni adalah komponen menegak dia. Okey. Berapa Fy dia? Tak erti Fy, awak try dulu. Awak try contohnya, dia bergantung kepada sudut ni, tengok sudut dia, sudut theta kat sini. So cuba awak sebut sin contohnya. Sin theta. Sin theta apa? Sin adalah opposite over hypotenuse. So Fy bahagi F. So yang ni naikkan ke atas, so awak akan dapat Fy sama dengan F sin theta. Okay. Sama juga ni. Kan, cos. Cos ni adalah Fx. Okay, tapi bergantung kalau tiba-tiba dia bagi sudut kat sini. Sudut dia kat sini. Sudutnya adalah apa contohnya? Sudut A misal katakan. Sudut A kat sini. Dah lain.
Kalau awak ambil merujuk kepada sudut A, apa dia fx? Apa dia fx kalau kita pakai sudut A? Kan? Tadi fx adalah f cos theta kan? Kalau kita pakai sudut A. So kalau awak tak pandai, awak buatlah. Kalau awak cakap cos. Cos A sama juga dengan opposite kan? Opposite hypotenuse. So dia adalah fx. Cos lah, cos. Cos sebelah kan? Sebelah per Adjacent over Adjacent hypotenuse. hypotenuse. Sebelah per hypotenuse. Sin So boleh dia adalah fy lah kan? Fy per f. Kan nampak ni? Fy tau. Fy. So tak boleh lah kan? Kita nak cikgu tanya fx kan? Cikgu tanya fx. So tak boleh pakai cos. Kita kena pakai sin. Okay. Sin A sama juga dengan opposite adalah fx bagi so naik atas. So awak akan dapat fx sama juga dengan f sin A. Okay, nampak? Kan? Ni sin. Dia pakai sin ni. Okay. Ini sin. Jadi ini tadi cos. So awak jangan ingat pasti x tu cos je. Bukan. Sebenarnya dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada kat mana sudut yang awak nak awak ambil sebenarnya. Okay. Okay. So ini tak ada masalah. Kan. Okay, kalau macam ni kan kita tengok dia tolak dengan daya 32 Newton kan. So berapa daya yang bertindak ke paksi X ni? Berapa daya yang bertindak pada paksi X ni sebenarnya? Kan? Dia yang ditolak ni adalah daya paduan tau. Pada sudut 60 darjah. So yang tertolak ke sini berapa? Kan? Macam tu persoalan dia. Okay? Boleh? Maksudnya kalau misal kata ada satu objek, kan, satu objek ni dia ditolak dengan sudut 30 Newton misalnya, dia tolak dengan daya 30 Newton. Sebenarnya bukan bermaksud dia akan dapat total di 30 Newton ke sana tau. Tidak, sebenarnya. Daya yang bertindak pada paksi X ni adalah daya yang kalau kita leraikan kan. Daya ini saja, fx ni je. Daya ni yang ni, so 30 Newton ni salah. Bukan. 30 Newton tu yang ada sudut 60 darjah. So kalau yang makcik ni tadi kan, berapa sudut pada ni kan? Pada ni, so kalau ini ni ada 32 kan, 32. So daya yang bertindak kat sini adalah yang ini ni sudut 60 kan. So yang ni lah daya dia, fx, ataupun kat sini lah kita boleh tulis fx. Tapi kita akan lukis kat sini lah. Nampak? Kita pindahkan daya itu supaya kita boleh dia nak dapatkan bentuk segitiga aja. Kan? Bukan bermaksud daya tu apa duduk kat sini. Bukan daya tu duduk kat sini. Daya tu kat sini lah, kat lantai lah kan. Tapi kita nak pindahkan dia ke atas supaya kita boleh apa? Kita boleh lukis segitiga ni. Kan? Kita boleh nampak lah segitiga ni kan. Sudut 60 ini adalah fx. Kan? Ini adalah 32. So, berapa nilai fx? Kan? Kita pakai apa ni? Sebelah dia, sudut dia 60 kan. So, cos lah. Kan? So fx adalah 32 cos 60. Dapatlah dia punya jawapan. Okay. Okay. Macam tak faham dia bila masa lah nak guna ni kan. Okay. Okay, menyelesaikan masalah melibatkan daya paduan dan leraian daya. Okay. Yang ni nanti cikgu nak baca lah. Ini ni. Awak baca. Kan. Okay, ini ni kan. Ni awak baca nanti. Kan. Okay. Okay, cikgu nak go through je. Sebab cikgu nak bagi yang lebih mencabar sikit ni. Okay. Ataupun cikgu bagi yang lebih mencabar sikit. Okay. Yang ni sebenarnya sebab dia, kalau tengok dia tarik ke sana. Kan, dia tarik ke sana. So bila dia tarik ke sana, bongkah kayu ni dia akan bergerak ke sini tau. So dia tak bergerak ke atas. Dia tak bergerak ke atas ke bawah. Dia bergerak mendatar je. Kan, bila dia tarik ni. Situasi ni lah. Dalam situasi ni. So bila dia bergerak ke atas ke bawah, yang R dengan W ni dia berada dalam keadaan seimbang. Maksud paksi Y dia seimbang tau. Dia tak bergerak ke atas ke bawah.
So dia dalam keadaan seimbang. Paksi Y. Paksi Y kan. Paksi Y adalah seimbang. Okay. So bila paksi Y seimbang, daya yang ke atas kan dengan ke bawah adalah adalah sama. Kan? Okey. Okey, kalau kita tengok ni, kita pecahkan ni, kita pecahkan daya yang berada di antara ni, kita akan ada satu lagi daya Fx. Okey, kita akan ada daya Fy. Kan? So tengok daya yang ada pada paksi Y. Kita ada Fy 1, kita ada R2, kita ada W3. So sebab dia ke atas ke bawah adalah tak bergerak ke atas ke bawah. So bila kita tambah R, kita tambah W, kita tambah Fy, kita akan dapat jawapannya kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia daya seimbang. So sebab bila daya seimbang, sum of F equal to 0. Okey, betul. Okey, ni paksi Y paksi Y. Okey, kalau paksi X pula. Paksi X kan. Paksi X kalau kita tengok dia tak seimbang sebab apa? Apa tu? Sebab apa? Sebab apa dia tak seimbang? Sebab apa kat sini dia kata kan, dia kata berapakah pecutan. Maksudnya objek ni dia memecut lah kan. Okey. Objek ini dia memecut sebenarnya dia memecut jika dia bagi jisim ni ke 2.4 kan. 2.4. Okey. Maka kita ada apa? Kita ada daya kita ada Fr kan. Lepas tu kita ada Fx. Nampak cikgu dah pecahkan tau. Maksudnya sekarang ni T ni dah tak ada tau. T ni dah tak ada. So T ni dia akan jadi Fy dan juga Fx. Kan? Fy dia apa? Fy dia apa? Ini dia macam ni. Ini T kan? Ini Fy, ini Fx. Sudut sini 30. Kan? So nak dapatkan Fy apa dia? Ni opposite kan? Opposite. So kita akan pakai sin lah. Sin bukan. T lah kan. T darabkan dengan sin 30. Fx apa? Ini cikgu pandai tau. Cikgu pandai. T darabkan dengan cos 30. Kan? Ni. Ni cikgu pandai, cikgu buat macam ni. Kalau awak tak pandai, awak try lah dulu kan. Cakap apa? Cos 30. Cos 30 adalah adjacent bersebelahan, iaitu Fx bagi hypotenuse dia T. T ni atas. So kita akan dapat Fx sama dengan T cos 30. Okey. So sekarang dia dah tukar ni dia dah tukar ni. So yang T ni dah tak ada. Okey. T dah tak ada. So kita akan ada Fr Fx. Kan? Sama juga dengan M darabkan dengan A. 24 darabkan dengan A. Soalan dia suruh kira pecutan berapa. Okey. Dan kita tahu arah pecutan dia ke sana. Maka Fx ni adalah positif, Fr ini adalah negatif. Okey. Okey, ini maklumat yang dia bagi Dia bagi T36, berat W, tindak bola normal adalah R, daya geseran adalah 20 kan. So nanti awak go through ni. Okay, awak go through kan. Okey. Sebab apa cikgu tak berapa best sebab dia dah bagi nilai-nilai ni. Okey, cikgu bagi satu soalan yang mencabar sikit. Okey, ni ada satu objek kan. Berjisim satu lah, 3 lah. 2 lah 2. Okey, berjisim 2 kilogram. Okey. Boleh? Okey, dia ditarik dengan daya T. Kan? Dia ditarik dengan daya T kan. Sudut dia kat sini adalah 40 darjah. Okey. Daya geseran kan. Daya geseran yang bertindak ada kat sini F geseran kan. Sama juga dengan 6 Newton. Okey, 6 Newton. So apa kesan dia pada objek ini? Objek ini dia akan bergerak ke sana kan dengan pecutan A sama juga dengan 5 ms negatif 2. Ni. Soalan dia. Kira T. Okay, jawapan lain.
Okey, kalau tak ada, okey tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, tengok. Okey, sebenarnya yang cerita soalan cikgu bagi ni sama dengan topik kita sebelum ni. Kan? Kalau pasal topik kita sebelum ini, kan? Dia bagi soalan daya-daya dia sepaksi je. Kan? Tapi sekarang ni, kan? Tiba-tiba ada pula satu daya paduan yang berada di antara paksi X dan paksi Y, iaitu T. Kan? Okey. Sekarang ni dia bergerak ke arah paksi X, 5 ms negatif 2, nampak tu, dia dah tunjuk arah gerakannya ke sana. Maka yang W dengan daya normal ni, kan daya normal kita buat apa ni? Kita dah boleh apa? Kita dah boleh abaikan dia. Maksud kita hanya tengok daya pada paksi X saja. Tengok daya pada paksi X saja. Okey, daya pada paksi X saja. Okey. So disebabkan T ni dia berada di antara paksi X dan paksi Y, so apa kita kena buat pada T ni? Kita kena leraikan dia. Kan? Iaitu kita leraikan dia daripada paksi X, kita leraikan dia daripada paksi Y. Tapi Fy ni pun kita tak nak ambil tahu sebab apa? Dia bergerak pada paksi X je. So kita hanya tengok yang Fx saja. Kan? So bila cikgu dah pecahkan kepada Fx, so T ni dah tak ada. T ni dah tak ada. So daya yang kita ada, kan nombor satu apa? Nombor satu cikgu cakap apa? Nombor satu kita apa? Nombor satu kita kena pasti daya-daya, kan? So daya yang kita ada adalah ini. Ini nombor satu, ini nombor dua. Ada dua je daya pada paksi X. Ada lagi tak daya pada paksi X? Tak ada. W ni paksi Y. So ada dua daya je. Okay. Nombor dua, yang ni daya seimbang ke tak seimbang ni? Tak seimbang. Tadi daya, cikgu lupa nak sebut Daya ni daya sepaksi tau. Daya sepaksi ni yang ikut masalah dia. Masalah dia sekarang, dia memecut pada paksi X. So kita tengok daya-daya pada paksi X saja. Okay. Kemudian dia kategori tak seimbang sebab apa? Dia sebut apa tak seimbang sebab dia sebut pecutan. Okay, nombor tiga. Nombor tiga kita lukis gambar rajah daya. Kan, gambar rajah daya dia kat sana adalah Fx. Dekat sini adalah Fy. Kan, dia memecut ke arah sana A. Kan? A pun dia dah bagi dah. A dia sama juga dengan 5. Okey. Ini je lah. Fx ni apa Fx? Fx apa? Kita tengoklah ni sudut dia kat sini. So 40 kan, sebelah sini kan. So cos lah kan. So dia adalah T cos 40 darjah. Inilah Fx. Okay. Okay, nombor 4, kita pakai formula sum of F equal to M darabkan dengan A. Apa dia sum of F? Sum of F adalah kita ada F, ni bukan Fy, Fg ni geseran. Okay, kita ada F geseran. Lepas tu kita ada Fx, kita ada M. M dia bagi tadi berapa M dia? M dia adalah 2. A dia adalah 5. Mana satu positif negatif? Ini kan? Geseran negatif. Geseran negatif. Geseran negatif. Okey. So negatif, dari geseran dia bagi tak? Oh 6. So, dia bagi 6 kan? 6 tambah Fx tadi adalah apa? Tak bagi. Fx adalah ini, iaitu T cos 40 sama dengan 5 darab 2, 10. Kan? So T cos 40 sama juga dengan ni pindah sebelah 10 tambah 6. Kan? So T yang ini pindah sebelah, so dia akan jadi 16 bahagi cos 40. So dapatlah berapa ni? 16 bagi cos 40. 20.89. 20.89 Newton. So inilah jawapannya. Okey. Inilah jawapannya. Ni betul ni si ni tadi. Si Arif tadi bagi jawapan. Okey, adalah apa? Okey, yang ini adalah apabila satu objek dia berada pada pada satah condong. Okey. Dia berada pada satah condong ni. Dia berada pada inclined plane ni. Kan? Kita nak tengok situasi macam ni. Okay. So
nanti akan ada soalan yang berkait dengan satah condong ni. Okey. Kalau kita tengok apa tu, dulu hari tu ada belajar tentang apa tu, daya graviti. Daya graviti ni adalah, kalau kita macam ni kan, daya graviti ni adalah kalau awak duduk sini kan, daya graviti dia bertindak ke mana? Ke sini. Duduk sini kan, daya graviti bertindak ke mana? Ke sini. Duduk sini, daya graviti bertindak ke mana? Kan, ke sini. So kalau perhatikan dia ke mana, dia ke pusat bumi lah. Kan? Dia ke pusat bumi. Okey. So yang ini ni, objek yang duduk ni, contoh duduk kat inclined plane ni, mana daya graviti dia? Daya graviti dia mesti ke pusat bumi tu. Kan? Mesti ke pusat bumi. Ini kalau macam cikgu besarkan, mungkin dia satah condongnya macam ni kan. Objeknya duduk sini kan. Dia bukannya ke bawah sini, tapi ke pusat bumi. Ini dia punya W dia. Itu maksud dia. Kan? Okey, dia mesti ke pusat bumi ke pusat bumi. Dan W ni kan, dia bila dia duduk dekat inclined plane ni, dia akan jadi daya paduan. Umair, cuba cakap apa tadi Umair? Kalau dia duduk dekat inclined plane ni, dia jadi apa? Daya paduan. Okey, dia jadi daya paduan. Okey, dia jadi daya paduan. Sebab satah ni satah condong. Sebelum ni paksi Y dia macam tu. Paksi Y kan, paksi X kan, paksi Y, paksi X. So apa kita buat? Kita pusing dia ni. So nanti macam ni, dia akan jadi macam ni. Ini paksi Y, ini jadi paksi X. Boleh? Kita rotate dia. Okey. Daya normal kan, daya normal dia mesti perpendicular dengan permukaan dia mesti bersudut bersenjang. Daya normal ni bukan daya disebabkan oleh berat yang tertarik ke pusat bumi, bukan. Okay, dia mesti ke permukaan. Okay. Maka daya berat W ni kan, kalau lah misal kata dia bergerak macam ni, dia tu bergerak turun misal kata kan, objek ni bergerak turun kan, awak tengok dia bergerak turun, dia berada pada paksi X, betul tak? Dia berada pada paksi X kan. Tapi daya ini kalau awak tengok, daya berat ini kan, ini paksi X kan, ini paksi apa? Paksi Y kan, paksi Y. Awak tengok dia berada apa ni? Dia berada di antara paksi Y dan paksi X kan. Dia berada di antara pada paksi Y dan paksi X. Macam semalam, soalan semalam yang kita jawab, yang apa, kita ada jawab semalam yang apa, kalau dia ditarik macam tu kan, dia memecut di sini kan. Apa kita buat pada daya ni? Kita leraikan dia kan. Kita leraikan dia pada komponen X, kita leraikan dia pada komponen Y. Sama juga situasi yang ni. Kan? Okay, situasi yang ini kan, yang daya 50 Newton ni kan, 24 Newton ni, kita leraikan dia ke paksi X, kemudian kita leraikan dia ke paksi Y. Sebab apa? Paksi sekarang kita dah rotatekan dia macam ni. Okey. So bila contohlah dia bergerak ke bawah sini, so daya yang berkait adalah Fx. Bukan 24 Newton ni tau. Bila kita dah pecahkan Fx kepada Fy, 24 Newton ni dah tak ada lah. Kan? Dah tak ada. So semua daya-dayanya adalah sepaksi, sama ada paksi Y ataupun paksi X. Okey. Maksudnya kita hilangkan dia ni. Okey. Kita tengok soalan dia. Lakarkan komponen berat bongkar yang selari dengan permukaan condong. Okay, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas. Daya paduan yang bertindak ke atas bongkar. Hitung pecutan bongkar jika jisimnya adalah 2 kg. Okay. So daya paduan, sebab dia ni tak bergerak ke atas ke bawah. Dia tak bergerak ke atas ke bawah kan. Okay. Dia tak bergerak ke atas ke bawah sebab dia mengelunsur kan. Dia mengelunsur. Tadi kita dah pecahkan ni. Kan? So Fy, daya Fy ni daya normal kan, Fy dengan daya normal dia adalah seimbang, iaitu bila apa, bila Fy ni kan, Fy awak tambahkan dengan N kan, awak akan dapat jawapan yang kosong kan, dia daya seimbang. Okay.
So daya paduan dia ni kat mana? Daya paduan ini adalah daya yang ini saja, sebab ada satu saja daya. Daya Fx saja. Inilah dia punya daya paduan dia. Sebab tak ada daya lagi. Daya geseran dia tak tunjuk sini kan. Bila dia tak tunjuk daya geseran, maksud kita abaikanlah daya geseran tu. Kan? So satu saja daya, iaitu Fx yang merupakan daya paduan dia. Okay, betul tak? Kita tengok jawapannya kan. Okay, ni dia dah lakar kan. Ni dia pecahkan ni. Oh, dia pakai W awak pakai F pun boleh, pakai W pun boleh kan. Okay, so ni daya paduan kan, daya paduan serenjang maksudnya paksi Y lah. Paksi Y sifar kosong. Kan tadi cikgu cakap Fy tambah daya normal sama dengan kosong kan. So daya paduannya kosong kan. Tapi daya paduan ke atas bongkar yang ini pada paksi X ni Fx kan. Fx adalah sama juga dengan ini 20.78. Okey. So macam mana nak dapat 20.78? Sudutnya kat sini. Ini adalah Fx-nya kan. So kita kena buat apa ni? Setentang kan. Setentang. So sin lah. Sin 60 darjah. Dapatlah 20.78. Okey, dah dapat, dia suruh dapatkan pecutan. Okey, F ni adalah daya paduan kan. So daya paduan sama dengan M darabkan dengan A kan. So akan dapat 8.66. Okey. Sepatutnya kita tulis dulu sum of F equal to MA kan. So apa F? F yang kita ada adalah Fx saja. Pada paksi X tu, pada paksi X ni kan, daya yang ada kan, daya yang ada yang sepaksi dengan paksi X ni kan, adalah ini saja Fx je kan. Ini disimbolkan dengan Wx cikgu simbolkan tadi Fx. So ada satu je daya kan. Darabkan M darabkan dengan A, dapatlah 8.66. Okey, boleh? Okey. Cikgu. Mula-mula kan ada degree 60 dia bagi kat bawah. Macam mana boleh dapat 60 sama dengan bawah bongkar? Oh, ini matematik ke ni? Matematik. Okey. Okey, ini ini kan. Apa tu, kalau cikgu panjangkan dia ni kan. Cikgu panjangkan dia. Sudut ni 60 kan? Betul? Betul. Kalau 60 sudut ni berapa? Ni 90 darjah. Ni berapa? 30. 30. Ini 90 darjah ni. Kan? So kalau sini 30, sini berapa? 60. 60 lah. Boleh? Boleh. Matematik ni. Okay. Okey, kalau dah habis, kita tengok soalan yang mudah-mudah. Yang cikgu bagi tadi susah-susah. Kita tengok mudah-mudah. Okey. Leraikan daya-daya berikut kepada komponen-komponen mengufuk dan komponen menegak. Bila disebut mengufuk dan menegak ni, mengufuk ni paksi X, menegak ni paksi Y lah. Kan? Macam ni kan 70 Newton. Kan? So berapa daya pada daya kat sini dan daya dekat sini. Yang ni adalah Fy, ini adalah Fx. Okey. So 70 ni Fy ni pindah sini baru kita nampak sikit lah segitiga ni kan. 42, 70. Kan? So nak dapatkan Fy macam mana? Sudut 42. Sin. Okey, sin. So Fy sama dengan 70 sin 42. So Fx ni automatik lah kan. 70 cos 42. Okey. Senang je. Ini awak kena tengok sudut dia dekat mana sini kan. So yang ini adalah Fx kan, ini adalah Fy. So pindahkan yang ni ke sini kan. So arah daya dia Fy sini. So sudut dia ke sini. So Fy apa Fy? Sin juga. Fy dah setentang sekarang, nampak? Kan? Fy
letak so sin lah kan. So 90 Newton sin 64 kan. Kiralah berapa jawapannya. Fx adalah 90 cos 64. Okey, settle, senang. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 cikgu nak buat kira. Mengumpul dapat 77.94. Yang menegak dapat 45. Zahid Haziq Burhanuddin. Mengumpul 45. Menegak 45. Mengumpul 77.94. Okey, sama ni kan? Sama. Okey. Ha. Okey, so kalau sama, okey. Kita tengok ni dia akan pecahkan macam ni lah kan? So yang ni mengufuk lah, yang ni fx. Okey, yang ni adalah fy. Okey, pindah bawah sini, so kita nampak dia adalah segitiga lah. Kan? So fx sekarang ni kalau tengok fx ni dia opposite. Kan? So dia opposite. So fx adalah opposite opposite, ingat opposite adalah sin. So 90 sin 60 darjah. Kan? Manakala fy adalah 90 cos 60 darjah. Betul So jawapan dia fx adalah 77.94, fy adalah 45. Betul ni? Aiman betul Aiman? Aiman Samsuri. Betul, saya dapat. Okey. Dah, senang aja. Okey. Soalan B pula. Nyatakan fungsi komponen mengufuk dan komponen menegak. Apa fungsi komponen mengufuk dan komponen menegak? Okey. Abang tengok sekarang ni bila fx ni kan dia tolak segaris dengan paksi x kan. So nanti apa berlaku, mesur rumput ni dia akan bergerak ke hadapan lah. Kan dia akan bergerak ke hadapan. So itulah fungsi komponen mengufuk. Apa fungsi komponen mengufuk ini dalam mesur rumput ni adalah supaya mesur rumput ini bergerak ke hadapan. Okey, bergerak ke hadapan. Okey, apa fungsi komponen menegak pula? Fy ni kan. Okey, fungsi Fy ni, awak tahu mesur rumput ni dalam ni dia ada blade tau. Dia ada blade. So bila dia ada blade kan, dan mesur rumput ni pun tak adalah berat sangat mana kan. So bila dia tak berat sangat, kalau apa tu, kalau normal lah kan, macam ni kan, apa berlaku pada mesur rumput ni masa dia nak apa mesur rumput kan, dia punya blade dalam dia ni menyebabkan dia akan tertolak ke atas tau. Dia bergerak ke atas lah kan. Dia bergerak ke atas. Maksudnya dengan beban itu, dengan beban dia yang standard lah, contohnya ni kalau tak silap cikgu dalam 5 kg kot kan, dia akan macam tertolak ke atas. So bila dia tertolak ke atas, bila kita tolak sudutnya macam ni, kita tolak ke arah macam ni, apa berlaku? Sebenarnya kita menambahkan kan, kita tambahkan beban ke atas mesur rumput ini supaya dia kekal di atas tanah kan. Awak nampak tak? Ni sekarang ni daya dia ni kan, padam. Kita ada daya disebabkan oleh berat mesur rumput. Satu daya dia tu. Daya disebabkan oleh berat mesur rumput. Yang kedua tambahan adalah daya yang disebabkan oleh Fy. So yang ini Fy kan. Fy kita akan tambahkan dengan W kan. Kalau sebelum ni lah, contohnya lah, ini 10 Newton cikgu bagi. 10 Newton ditolak ke bawah. Tapi bila kita tolak caranya macam ni, kita tolak macam ni kan,
Contohnya FY ni misalnya kata tadi awak dapat tadi 45 kan. So 45 campur 10. So ada 55 Newton yang menolak mesin rumput ni untuk kekal berada di atas tanah. Okey. Kalau tak nanti dia akan melambung-lambung. Dia tolak. Kan? Okey, so cikgu ulang balik tadi. Mengufuk tadi supaya dia mesin rumput ni bergerak ke hadapan. Menegak tadi supaya apa? Menambah beban. Okey, menambahkan apa tu daya lah. Menambahkan daya yang dikenakan ke atas mesin rumput supaya kekal berada di atas tanah. Haris, cuba ulang balik. Ahmad Haris. Apa fungsi komponen menegak ni? Menambahkan daya atas mesin rumput supaya kekal di permukaan tanah. Itu fungsi dia. Okey. Okey, kalau dia kata soalan macam ni, dia kata mana lebih mudah? Kan? Ini kalau situasi troli lah, cikgu bagi troli kan, ada troli. Kan? Troli kan. Okey, troli kan. Ini pemegang dia. Kan? Okey, troli kan. Mana lebih mudah sebenarnya? Kita tarik troli ke? Kita tarik ataupun kita tolak? Mana lebih senang sebenarnya? Tarik ataupun tolak? Tolak. Tolak Okey. Awak tengok Sekarang kalau kita tolak Tarik. Okay, ni cikgu buat ni Ni kalau kita tolak arah dia ke sini. Okey. Kalau kita tolak kan. Berat troli ada, satu berat troli. Kalau kita tolak kalau kita tolak, awak tengok dia punya daya dia sekarang kan. FY dia ke sana, okey. FX nya ke sana. Kan. Okey, awak tengok ni. FY dan W arah sama. FY dan W kan. Arah dia sama. So bila arah sama, daya paduan dia tu akan bertambah kan. Bertambah arah bawah. Kan? Okay. So bila bertambah arah bawah, ke arah bawah tau, perpendicular. Kan? Kita nak tolak sesuatu kan. Kalau cikgu buat yang plain lah kan. Kita nak tolak sesuatu kan. Kita nak tolak ni ke sana. Kan? Kita nak tolak ni ke sana. Satu beban dia contohlah 2 kg. Nombor 2 beban dia 10 kg. Mana lebih susah? Mana lebih susah nak tolak ni? 10 kg. Yang 10 kg yang susah sebab apa? Sebab apa? Berat dia ke bawah ni, yang bertindak ke bawah ni tinggi. Kan? Berat yang bertindak ke bawah ni tinggi. Kalau 2 kg ni ringan je, senang kita nak tolak. Betul? Okay. So sama juga dalam situasi ini kan. Sekarang awak nampak bila dia tarik bila dia tolak kan, bila tolak LAK, bila tolak kan, jumlah daya ke bawah adalah sama juga dengan W tambah FY. Okey. Ni W tambah FY. Okay. Kalau cikgu bagi nilai lah kan. Kalau cikgu bagi nilai ni 10 lah contohnya kan. Yang ni 5 lah kan. 10, 5 kan. So W tambah FY 10 tambah 5. So dapat 15 Newton. Okay, boleh? Okay, kalau kita tolak pula. Kalau kita tarik. Ini tadi W ke bawah. Kita tarik dia. Kan? Kita tarik. So bila kita tarik kan, kalau kita leraikan daya dia ni kan, ini adalah Fx kan, ini adalah Fy. Fy Fy. So perhatikan bila kita tarik, ni tadi tolak
Kan kalau kita tarik, kan kita tarik, kan bila kita tarik komponen FY kan, FY sekarang ni tak sama arah. Okay, tak sama dia punya arah dia dengan W. So bila tak sama arah kan, daya paduan dia yang bertindak ke bawah kan, ke bawah adalah kecil lah, lebih kecil. Okay, so kalau cikgu bubuh dalam bentuk nilai kan, 10 nilai sama tadi kan, FY berapa tadi, 5 kan, tolak 5, so akan dapat 5 Newton saja. Okay, 5 Newton. Ni bila kita tarik. So sama juga dalam situasi ni kan, yang ini 5 Newton kan, yang ini 15 Newton. So mana lagi susah sebenarnya kan, mana lagi susah. Okay, so sebenarnya tolak ni awak akan lebih susah berbanding dengan tarik kan, dalam konteks troli ya, dalam konteks troli. Tapi kalau dalam konteks mesin rumput tadi, penting ya, sebab apa kita tak nak dia mesin rumput tu dia ternaik ke atas kan. Sebab tu kita kena tekan dia supaya dia kekal dekat ni, dekat permukaan bumi tu. Okey, boleh? Nampak awak nampak beza bila arah ni berbeza, daya yang dikenakan ke atas permukaan bumi ataupun ke atas permukaan permukaan bumi lah, ataupun permukaan lantai tu kan, akan lebih tinggi kalau dia dalam keadaan kita menolak. Menolak arah dia macam ni. Kalau kita menarik arah dia macam ni sekarang, FY ni dia dah berubah arah. Okay. So awak tengoklah, bergantung kepada situasi tu macam mana kan. Bergantung kepada situasi tu macam mana. Kalau mesin rumput memang tolak itu lebih bagus. Tapi kalau dalam troli sebenarnya awak tarik troli tu lebih ringan, lebih mudah berbanding awak menolak troli sebenarnya. Okay, boleh? Tapi kat pasar mana ada orang tarik lah, ada tak? Semua orang tolak je kan. Lepas ni awak boleh tarik lah. Kalau orang kata, kau gila ke? Tak, saya belajar fizik kata. Jalan ngunduh. Awak kena dalam keadaan menarik tu kan. Kalau awak perasan orang duk main apa tu, ada gambar yang mula-mula ni ditunjuk ni. Ni gambar ni gambar ni kan. Kalau awak perasan kan, dia lebih mudah kalau dia tarik. Kalau dia tarik orang ni, kalau dia tolak orang ni susah ni nak tolak kan. Kalau dia tarik dia mudah. Okey, boleh? Okey, sikit lagi. Dah dekat pukul 9 dah sebenarnya. Sikit lagi Cikgu nak habiskan modul awak. Modul awak ni pun tak banyak. Okey, dan sepatutnya awak dah buat Okey, cikgu nak awak tanda sekarang. Awak tanda. Tandakan komponen mengufuk Fx dan Fy. So yang ni lah awak kena tandakan. Okey, tandakan macam ni. Fy, siapa yang tak buat tulis pakai pen merah. Fy, apa tu Fx. Okey. Kenapa kita perlu leraikan dia? Supaya kita nak dapatkan daya-daya yang sepaksi. Lepas ni W ni dah tak ada lah. Sepaksi kita dah berubah lah. Dia akan jadi Y, X kat situ. Okey. Dua-dua rajah satu rajah je. Rajah A je kita. Hitung nilai komponen daya mengufuk Fx dan komponen daya Fy dalam rajah A. Okay, hitungkan. Okay. So Fx kena pakai cos kan. Ingat kalau ambil sudut ni, nampak? Dia sudut 30 ni sama dengan sudut sini tau. Kan? Tapi kalau awak tak pandai, awak buat macam ni jadi segitiga kan. Jadi segitiga macam ni kan. Ini Fy, ini adalah Fx kan. Ambil sudut ni 30 ni segitiga, nampak kan? So sini 60 lah. Boleh juga. Okay. So hati-hati dengan sudut ni Bukannya apa cos je dia duduk sebelah je, tak semestinya. Okey. Awak boleh ambil sudut 60 ataupun awak boleh ambil sudut 30. Kalau ambil sudut 30, dia punya efek kat sini.
fx. Ingat W ni mesti lebih panjang. Faham tak? W ni bila ambil ni, bila pecahkan nanti, kan? Bila pecahkan ni, kan ni, kan? Ni W dia kan. W mesti lebih panjang daripada fx dan fy. Ini kalau contoh awak ambil fx, kan? Sini adalah fy, kan? Ni sudut dia. Ataupun kalau ambil belah sini pun boleh. Ambil belah sini pun boleh Ambil belah sini. So yang ni adalah fx, ini adalah fy. Tapi syaratnya apa? W ni mesti lebih panjang. Maksudnya W tu adalah hypotenuse. Fadlin, boleh faham Fadlin? W dalam masalah yang boleh buat kat ini, W dia mesti hypotenuse. Okay, W mesti lebih panjang. Okay, daripada fy dan juga fx. Okay, 25 dapat 25 Newton. Satu lagi adalah 43.3 Newton. Hitung pecutan yang terhasil pada kotak pada setiap rajah. Kan, dia suruh hitung pecutan. So 25 tolak 2. Kenapa tolak 2? Sebab ada daya geseran dia bagi, kan? Nampak dia ambil daya fx saja, kan? Sebab itulah yang bergerak menggolonsor pada permukaan satah ni. So dapat 4.6. Rajah B pula, kan? Rajah B mana berat dia? Dia bagi tak berat dia? Oh, semua 5 kg. Kan? Okey. Yang ni 5 kg 5 kg. Sebab dalam soalan ni dia bagi G dia 10, awak guna 10 lah. Tapi ingat lepas ni kalau tak bagi apa-apa ke, standard kita adalah 9.81. Okey, so A dia adalah kosong dia tak bergerak. So maksudnya yang ini dia dalam keadaan pegun. Ini sama juga awak kena pecahkan dia, kan? So ini adalah W, kan? W mesti panjang, so dapatkan fx. Make fx ni samalah ini. 25. Okey. Terangkan gerakan kotak dalam setiap rajah. Kotak dalam rajah A menggolonsor ke bawah kerana terdapat daya paduan. Okey. Menggolonsor ke bawah. Key dia. Menggolonsor ke bawah. 1. Nombor 2 dia ada daya paduan. Manakala kotak B tidak bergerak. Tidak bergerak kerana daya bersih ataupun daya paduan dia adalah sifar. Nombor 3. Nombor 4. Dah, itu saja. Okey, boleh? Ni tadi nanti awak baca lah awak baca. Okey, so itu saja. Jangan lupa nanti jawab uji kendiri. Hari ni cikgu akan bincang 1.1 sajalah.